يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Kelihatan tersergam megah nan indah binaan tumpuan umat Islam. Kedudukan yang strategik terletak berhampiran Jalan Lama Utara Selatan. Berkonsepkan mesra OKU, masjid ini menyediakan laluan khas bagi orang kelainan upaya yang menggunakan kerusi roda. Selain itu, masjid ini menitik beratkan kebajikan kepada golongan miskin dan golongan yang memerlukan dengan menyediakan rak makanan keperluan harian secara percuma. Bukan sekadar itu, pihak pengurusan masjid menyediakan air minuman juga secara percuma kepada jemaah. Bermula dengan sistem pengurusan dan kewangan yang cekap dan rapi, masjid ini mempunyai infrastruktur yang lengkap dan tersusun. Antara kemudahan yang disediakan adalah pusat ICT, Dewan Mesyuarat Serbaguna, Taman Refleksologi, tong sampah kitar semula, sudut bacaan, pejabat pengurusan, bilik pengurusan jenazah, ruang parkir yang luas, ruang solat berhawa dingin, lanskap luaran masjid yang indah dan gazebo wakaf yang memberikan satu tarikan kepada jemaah yang singgah di situ. Aktiviti yang dianjurkan di masjid ini memberi peluang kepada semua lapisan umur untuk turut sama-sama terlibat. Di mana masjid ini boleh digunakan untuk khusus-khusus. Yang saya ingat khusus pentadbiran masjid, khusus melihat anak bulan bersama dengan Instun, dan beberapa program Quran Hour digunakan oleh UMSI, gabungan antara UMSI ataupun Politeknik ataupun beberapa jawatan persekitaran yang berhampiran dengan masjid ini selalu menggunakan dewan yang kami sediakan. Itulah satu-satunya cara untuk kita mengimarahkan masjid. Kalau ada aktiviti kan saya tengok ramai macam aktiviti baru-baru ni dengan budak-budak OPSI mendapat sambutan. Masjid ini menjana pendapatan melalui sewaan kedai-kedai, tempat membasuh kereta, sewaan jalan dan khemah. Masjid ini telah dianugerahkan sebagai masjid terbaik peringkat negeri Perak pada tahun 2015. Masjid ini juga telah diangkat sebagai Masjid Bestari peringkat negeri Perak tahun 2020 sebagai masjid bertaraf 5 bintang. Dengan ini, tahniah dan syabas diucapkan kepada Masjid Al-Hidayah Behrang 2020 yang dianugerahkan sebagai penerima anugerah Al-Quba. Sakaratul maut. Seawal 1988, tanah perkuburan ini telah memberi perkhidmatan kepada penduduk setempat. Ia diselia oleh Masjid Sultan Yusof Rapat Setia Ipoh. Dari tahun ke tahun, jawatan kuasa tanah perkuburan ini sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan demi keselesaan pengunjung. Perkuburan kat sini kita rasa macam selamat, insya-Allah. Tak takut, dia punya suasana pun tenang, dikelilingi gunung-gunung, and then berpagar. Kalau kita datang pun tak macam walaupun panas macam ni pun, tapi rasa dia punya aura dia tu sejuk. Berkonsepkan kubur seragam, tanah perkuburan ini kelihatan tersusun rapi serta dikelilingi dengan lanskap yang cantik. Tambahan pula, kawasan ini dilengkapi dengan kemudahan yang lengkap. Kami banyak kubur yang kami hantar jenazah dan kami tengok dia punya sistem tu dan kami tiru sikit-sikit lah. Di belakang tu akan nampak ekskavator 1 tan. Memudahkan penggali-penggali kubur yang sekarang ni sudah berusia. Kebumian di sebelah malam jadi kita ada lampu apa semua, jadi memudahkanlah. Uniknya di sini, jawatan kuasa mewujudkan
sistem nombor lot dan mengasingkan kawasan perkuburan jenazah kanak-kanak dan dewasa bagi memudahkan pencarian oleh pihak waris. Semua jenazah yang dikebumikan di sini boleh kita buat satu senarai, di mana senarai itu kita buat setiap tahun lah. Maknanya kita ada tarikh kematian, kemudian nombor lot kubur dia tu dan nama dia sekali lah. Jadi bila waris tu akan datang, katalah 5 tahun 3 tahun akan datang, anak cucu dia datang nak tengok, dia ada di situ. Dia ada nama, dia ada nombor kad malan, alamat terakhir dia lah, dan waris yang menguruskan jenazah. Dengan ini, tahniah dan syabas diucapkan kepada Tanah Perkuburan Islam Rapat Setia Ipoh sebagai penerima Anugerah Al-Baqi'. Patah sebelah sayap tidak melumpuhkan semangat insan hebat ini untuk melonjakkan diri dalam bidang yang diceburinya. Saya seorang ibu tunggal yang mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah. Selepas berpisah, saya tak ada kerja apa-apa pun. Saya tak ada pendapatan, tak ada duit simpanan. Jadi, saya fikir apa yang perlu saya buat untuk nak menyara keluarga dan anak-anak. Kebimbangan saya takut anak saya pergi sekolah, tak ada duit, tak ada makan. Apa akan jadi untuk besok hari? Itu yang paling saya tak boleh tahan. Sebab bagi saya, anak-anak saya ada segala-galanya untuk saya. Kini beliau bergelar usahawan berjaya dan telah keluar daripada kepompong kemiskinan. Pelbagai produk telah dihasilkan, antaranya biskut raya, kuih sejuk beku, roti canai, produk makanan berawet dan banyak lagi. Tidak terhenti di situ, produknya dijenamakan dengan jenamanya sendiri, iaitu Intan Foods, dan dipasarkan ke seluruh Malaysia. Beliau bertemu dengan pihak MAIP pada tahun 2012. Dulu kita nampak kesungguhan pada wajahnya, yang mana masa itu dia mahu berjaya dalam kehidupan dia lah. Pihak MAIP cuma memberi bantuan berbentuk barangan lah kepada beliau, iaitu bantuan peralatan, dan beliau memanfaatkan sungguh-sungguhlah bantuan yang kita salurkan kepadanya, dan berkat kegigihan dan usahanya beliau berjaya mengubah kehidupannya. Layaklah digelar sebagai ikon asnaf. Daripada orang kata hasil usaha perniagaan saya, jadi itulah yang saya bekalkan untuk tambah lagi bidang kemahiran saya. Saya pergi mana-mana, banyak orang yang minta saya untuk mengajar dia orang balik. Tapi masa tu saya tak ada apa-apa kemahiran untuk menjadi sebagai seorang tenaga pengajar. Di situ orang tertimbul azam baru untuk macam mana saya nak tingkatkan lagi saya punya kemahiran saya. Tidak puas sekadar berniaga, beliau berkongsi kejayaannya dengan menjadi tenaga pengajar kepada pelbagai agensi, antaranya Majlis Agama Islam Perak, Risda Negeri Perak, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Fama Negeri Perak, Mara Negeri Perak dan banyak lagi. Berkat kesungguhannya, pendapatan beliau kini telah mencecah puluhan ribu ringgit sebulan dan mempunyai seramai 30 orang pengedar produk. Beliau juga berjaya membuktikan bahawa anak-anak asnaf juga mampu mengecapi kejayaan. Setakat ni alhamdulillah anak saya yang pertama telah menjadi seorang pegawai perubatan pergigian, dentistry lah. Dan yang nombor 2 sebagai peguam cara, peguam bela. Dan yang ketiga masih belajar di Universiti Kelantan dalam bidang pengurusan perniagaan. InsyaAllah lah satu hari nanti anak saya yang orang kata meneruskanlah usaha-usaha saya yang saya dah buat selama ni. Tahniah diucapkan kepada Puan Hasarinawati binti Abdul Wahab yang dinobatkan sebagai penerima Anugerah Ikon Asnaf. Kita sebagai wanita perlulah sentiasa beringat, kita ni sebenarnya memegang tunggak segala tamadun. Maknanya kita menentukan anak-anak yang lahir dari kita,
kemudian generasi masa akan datang. Kena pastikan bahawa mereka ni ada iman yang kukuh, tidak goyah. Insan hebat ini memiliki ijazah falsafah kedoktoran dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik. Tidak cukup dengan itu, beliau sanggup berkorban masa dan tenaga dengan mengambil ijazah psikologi dengan kepujian kelas pertama pada usianya menjangkau 61 tahun semata-mata untuk berkhidmat lebih dekat kepada masyarakat. Moto hidup saya ialah aspire to inspire before we expire. Maknanya kita ingin menginspirasikan orang lain supaya kita dapat menjadi contoh dan juga menggerakkan, memotivasikan orang lain sebelum kita dijemput pergi. Dengan ilmu dan kepakaran yang dimiliki dalam bidang penulisan, beliau telah menerbitkan lebih 30 buah buku untuk menjawab segala kemelut dan konflik dalam masyarakat, khususnya bagi kaum wanita. Antara karya yang beliau hasilkan ialah Noktah, Dafodil untuk Insyirah, Seungu Lavender, Putri Salsabila, Seindah Dafodil, Sentuhan Muttaqin dan banyak lagi. Di celah-celah kesibukan dalam menguruskan rumah tangga dan berkarya, beliau masih lagi mempunyai kesempatan melibatkan diri dengan Persatuan Kebajikan Wanita Jaya, Wajah Kerian Negeri Perak dan Pertubuhan Penulis Isu-Isu Wanita Nasional atau singkatannya Penawan, demi membela nasib kaum wanita. Bagaimana terbentuknya Persatuan Kebajikan Wanita Jaya ini ialah di Parit Bunta tu, saya bergaul dengan ramailah wanita di situ, ramai ibu tunggal sebenarnya. Maknanya kita kena bagi kemahiran, kita usahlah bagi kat dia barang keperluan setiap hari tu, dia habis macam tu je kalau kita bagi RM2 kan. Jadi saya dengan kawan-kawan kata, mari kita buat satu aktiviti, tak kira lah aktiviti ni walaupun kita boleh fokus pada wanita, anak-anak pun termasuk lah. Jadi itu yang timbulnya bagaimana kami menubuhkan persatuan ini. Dengan ini, majlis mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada Dr. Ummi Kalsum binti Ngah yang dinobatkan sebagai penerima Anugerah Siti Khadijah. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Wajahnya menggambarkan ketenangan. Perwatakannya yang mudah didekati menunjukkan ketokohan dan kebijaksanaan dalam kepimpinan. Dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1993. Beliau mendapat pendidikan di Madrasah Idrisiah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Kemudian melanjutkan pengajian di Universiti Qadhi Ayad Marrakech, Maghribi dalam bidang fiqh dan usul. Di awal usia 20-an, beliau telah diberi kepercayaan menjawat jawatan yang dipertua Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM Perak. Semangat orang muda membuatkan beliau merancang pelbagai strategi dan aktiviti organisasi tersebut. Jadi antara 4 komponen penting lah yang saya fikirkan yang saya nak bawa dalam hala tuju menggerakkan ABIM pada sesi kali ini adalah untuk kita tackle bagaimana nak cari solusi melestarikan kelompok tercicir arus pembangunan. Yang keduanya, kita nak tackle juga solusi untuk melestarikan golongan belia remaja yang berada di bangku sekolah, sekolah menengah dan juga mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Yang ketiganya adalah mencari solusi bagaimana kita nak melestarikan belia keluarga yang sudah bekerjaya, yang baru mempunyai anak. Dan yang keempat adalah kita juga mencari solusi untuk melestarikan belia yang menggerakkan masyarakat. Saifuddin ini dikenali sebagai pelajar yang baik dan juga cemerlang akademiknya. Beliau mempunyai kemampuan untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat.
Sultan Perak Sultan Nazrin Shah semalam berkenan golongan belia di negeri ini diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di beberapa masjid di Perak hari ini bersempena sambutan Hari Belia Negara yang disambut 15 Mei lepas. Anak-anak muda di luar sana, kalaulah anda bersama dengan pertubuhan ataupun organisasi ini dan aktif di dalamnya, yakinlah bahawa anak-anak muda pada hari ini akan membuat perubahan pada masa akan datang. Jadi sumbangkan tenaga dan saya fikir harapan saya yang paling ikhlas di dalam hati ini adalah tidak sekadar kita bersama dengan masyarakat untuk memberi sumbangan, bahkan kita juga menghayati impak dan manfaat yang kita akan terima daripada sumbangan yang kita berikan, insya-Allah. Dengan ini, majlis mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada Ustaz Muhammad Saifuddin bin Abdul Latif yang dinobatkan sebagai penerima anugerah Saidina Ali. "这个是忍字，人家气我，我不气，我若气时中他气，要是气时没人气，想想还是别生气。" Tokoh berbangsa Cina ini sudah tidak asing lagi di mata masyarakat, khususnya di negeri Perak. Beliau merupakan seorang pakar bedah otak dan perunding neurosurgery di KPJ Ipoh Specialist Hospital sejak tahun 1990. Mendapat pendidikan dalam bidang kedoktoran di Fakulti Kedoktoran Universiti Malaya dan menyambung pengajian sebagai pakar bedah di Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. Saya pulang ke tanah air ini pada tahun 1983. Masa itu merupakan pakar neurosurgery tempatan yang keempatnya pulang kepada tanah air kita untuk bagi sumbangan kita sebagai pakar neurosurgery. Selain daripada memberi berkhidmatan di hospital swasta ini, saya pun dilantik sebagai pakar kehormatan honorary consultant untuk bagi sikit sumbangan berkhidmatan kepada Hospital Raja Permaisuri Pahang. Masa itu yang pakar neurosurgery yang pertama lah yang dapat dia bermula berkhidmatan dia di hospital besar itu. Minatnya yang mendalam terhadap agama Islam membuatkan beliau bergiat aktif untuk berdakwah dalam kalangan bangsa Cina. Beliau mengasaskan Persatuan Cina Muslim Ipoh atau singkatannya MAKMA Ipoh pada tahun 2007 bagi melancarkan kerja-kerja dakwah tersebut. Hasrat kita nak kumpulkan orang Cina Muslim di negeri ini supaya kita berusaha sama mengeratkan silaturahim di antara kita. Memang dalam berlembagaan Persatuan Cina Muslim itu ternyata adalah satu hasrat kita membina sebuah masjid yang Masjid Muhammadiyah atau lebih dikenali sebagai Masjid Cina Ipoh menjadi mercu kebanggaan komuniti Cina Muslim khususnya di negeri Perak. Ia terbina di atas usaha kerja keras tokoh ini bersama persatuannya. Masjid Cina Ipoh itu kita memang 100% Cina. So yang siapa yang melalu itu mesti tengok ini bukan masjid ke, ini apa ke ataupun temple kan. Next question dia akan tubuh. Can I masuk lah? Can I visit this place? Itu yang kita tarik itu. Yang di antara aktiviti kebudayaan yang kita adakan di masjid itu termasuk bukan saja menyambut Tahun Baru Cina. Kita juga ada festival Mooncake Festival ataupun Tanglung Festival. Dan juga Nichang Festival yang tu kita sediakan ketupat Cina. Ini semua kebudayaan Cina. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Fazli Shah bin Abdullah yang dianugerahkan sebagai penerima anugerah Saidina Abu Bakar. Memegang kuat pada prinsip agama, tegas dan berani, membentuk diri tokoh ini menjadi seorang yang sangat sensitif terhadap isu agama. Beliau dilahirkan pada 4 November 1936 di Teluk Bakung, Parit, Perak. Beliau yang berkelulusan ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah, Pusat Pengajian Tinggi di Lampuri, Kelantan, pernah menjawat beberapa jawatan, antaranya Qadi di daerah Batu Gajah dan Taiping, menjadi penguatkuasa Undang-Undang Syariah, pendakwa Mahkamah Syariah Perak dan pegawai penyelarasan pentadbiran masjid di daerah Bagan Serai.
Dengan ketegasan dan keberanian beliau yang tidak berbelah bahagi, beliau tidak pernah berganjak membanteras ajaran meragukan. Saya dapat menerima maklumat mengatakan bahawa ada satu orang mengaku dia nak jadi Rasul akhir zaman. Dan ketika itu nanti dia kata Kaabah di Mekah tu akan hancur. Menunjukkan dalil dia Rasul akhir zaman, dia ambilnya naskah Quran tafsir pimpinan Ar-Rahman tu, kalau tidak saya, dia pijak Quran tu. Quran itu yang tersurat. Yang tersiratnya dia kata dalam dada dia. Kemudian sudah ditangkap. Saya buat soal siasat situlah. Dan akhirnya kesimpulannya bahawa dia mengakulah dia salah dan dia bertaubat. Kehidupan beliau bukan sekadar melakukan kerja rutin. Bahkan beliau suka mengabdi diri kepada masyarakat melalui Yayasan Pembangunan Masjid Wilayah Bagan Serai, iaitu yayasan pertama di negeri Perak pada tahun 1996. Setiausaha Persatuan Ulama Negeri Perak pada awal 1970-an. Pengerusi Koperasi Karya Masjid Al-Islah Pengkalan Aur 2014 hingga kini. Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Al-Islah Pengkalan Aur 2001 hingga 2012 dan Ahli Jawatan Kuasa Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM). Masa saya bertugas sebagai pegawai penyelaras pentadbiran masjid di Bagan Serai, saya dapat menubuhkan satu badan iaitu nama dia Yayasan Pembangunan Masjid-Masjid Wilayah Bagan Serai. Sudah dapat dikumpulkan duit, membeli sebuah bangunan, kemudian disewakan dan mendapat 1,000 lebih setiap bulan daripada bangunan tersebut untuk Yayasan Pembangunan Masjid-Masjid Wilayah Bagan Serai. Beramal dengan amanah ilmu, beliau meneruskan amal jariah dalam aspek pendidikan dengan mewakafkan 1,5 ekar tanah bagi pembangunan asrama sekolah agama Al-Mizan, Mano. Manakala dalam aspek kemasyarakatan pula, beliau mewakafkan 2 ekar tanah bagi pembangunan Masjid Teluk Bakung, Lambul Kanan. Keunggulan beliau dalam memimpin keluarga, beliau pernah dianugerahkan sebagai tokoh keluarga misali peringkat negeri Perak tahun 2010 dan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Taiping tahun 2022. Dalam keluarga kami, beliau merupakan seorang idola yang boleh kami angkat untuk memberi panduan dan rujukan terutamanya dalam soal agama Islam. Pertama sekalinya ialah bahawa hendaklah kita betul-betul menuntut ilmu pengetahuan untuk nak beramal. Beramal dengan ilmunya, bukan amalan ikut-ikut, bukan. Sebab itu ada kuliah-kuliah hendaklah diikuti. Selain daripada kita dapat ilmu pengetahuan, beramal dengan ilmu, kita juga dapat pahala, tuan-tuan semua. Kalau kita beramal tanpa ilmu, amal ikut-ikut, maka rugilah kita nanti. Dengan ini, majlis mengucapkan sekalung tahniah kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Jurij bin Haji Sulaiman yang telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima-penerima anugerah sempena sambutan Ma'al Hijrah Negeri Perak 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi.